di padang mahsyar adalah sangat dahsyat. Setiap orang daripada kita akan berdiri. Ya, semua makan mati, tapi kita akan berdiri di mahsyar, tempat dihimpun manusia dari awal sampai akhir. Dan didekatkan matahari dengan kita di atas kepala kita sehingga semua orang menjadi kepanasan. Tetapi yang akan menaungi seseorang daripada kesusahan, kepanasan, kegelisahan pada hari kiamat ialah amalan dia. Kebaikan yang dia buat di dunia ini akan menjadi asbab perlindungan Allah ke atas diri dia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW diriwayatkan bersabda, kullu imri'in fi zilli sadaqatihi. Setiap individu berada di bawah naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas au yahkuma bainan nas. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memutuskan nasib setiap manusia. Maknanya setiap orang di padang mahsyar, kita duduk di sana dinaungi oleh amalan saleh kita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebut dinaungi oleh sedekah masing-masing. Apa yang kita sedekahkan di dunia ini akan menjadi asbab yang melindungi kita, menaungi kita di padang mahsyar. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang panjang. Tidaklah panjang sangat, tapi sebuah hadis yang padat berkenaan dengan golongan-golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Dekat dunia hari ini, kalau kita panas pakai payung. Kalau kita orang besar, orang lain payungkan kita. Kalau kita banyak duit, akan dibina atap atau bumbung atau zinc untuk memayungi kita. Tetapi bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar, tidak ada sesiapa boleh melindungi kita, menaungi kita kecuali Allah. Maka dimaksudkan menaungi ini maknanya akan melindungi kita daripada kegelisahan, kepenatan, kesusahan di hari Yaumul Hisab, diberi makan dan diberi minum. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, qala, berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Qala haddatsana Muhammad bin Salam. Haddatsana Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam Al-Baykindi. Al-Baykindi, Muhammad bin Salam Al-Baykindi, meninggal dunia pada tahun 227 Hijrah. Muhammad bin Salam, seorang ulama dari Bukhara, tok guru kepada Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Salam Al-Baykindi, dikenali dengan nama Abu Ja'far, seorang ulama hadis daripada Bukhara. Qala akhbarana Abdullah, katanya telah memberitakan kepada kami, menceritakan kepada kami Abdullah. Akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah di sini ialah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama hadis yang masyhur. Abdullah bin Al-Mubarak meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadah. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, an Ubaidillah bin Umar, daripada Ubaidillah bin Umar bin Hafs, daripada Ubaidillah bin Umar bin Hafs, iaitu seorang ulama hadis yang masyhur, Ubaidillah bin Umar bin Hafs Abu Usman, yang meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah. Ubaidullah bin Umar bin Hafs katanya an Khubayb bin Abdurrahman, daripada Khubayb bin Abdurrahman, daripada Khubayb bin Abdurrahman. Khubayb bin Abdurrahman adalah seorang tabi'in, yang meninggal dunia pada tahun 132 Hijrah di Madinah. Daripada Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim, daripada Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab, cucu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Hafs bin Umar
Hafs bin Asim bin Umar. Hafs bin Asim bin Umar. Kata Hafs bin Asim bin Umar, tabi'in yang merupakan cucu Sayyidina Umar, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah. Baik. Sanad dia ustaz ulang. Haddatsana Muhammad bin Salam, daripada Muhammad bin Salam Al-Baikindi, satu ulama yang duduk di Bukhara, satu negeri dengan Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Salam. Kata Muhammad bin Salam, akhbarana Abdullah, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, an Ubaidillah bin Umar, an Qubayb bin Abdurrahman, an Hafs bin Asim, an Abi Hurairah. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Kata Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan, sab'atu, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah, fi zillihi, di bawah naungannya, yauma la zilla, pada hari yang tidak ada naungan, illa zilluh, kecuali hanya perlindungan atau naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 golongan itu ialah al-imamul adil, imam yang adil, wa syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang membesar di dalam mentaati Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, wa rajulani, dan 2 orang, tahabba fillah, 2 orang yang bercinta kerana Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bertemu dan berpisah kerana Allah, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin, wa rajulun, seorang lelaki, talabathu imra'atun, seorang lelaki yang diminta oleh perempuan, yang dikendaki oleh seorang perempuan, seorang lelaki yang orang perempuan offer dekat dia untuk berzina, zatu mansibin wa jamalin, yang memiliki, perempuan yang memiliki kedudukan bangsawan, wa jamalin, yang cantik, ajak dia berzina, faqala inni aqafullah, tetapi lelaki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, dan kemudian seorang lelaki yang bersedekah secara bersembunyi, akhfa, tersembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tidak diketahui tangan kiri apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Wa rajulun zakarallah qalian, dan yang seterusnya orang yang mengingati Allah, zakarallah, mengingati Allah, khalian, secara bersendirian, fafadat ainahu, lalu titislah air mata dari keningnya, dari kelopak matanya, fafadat ainahu, maka menitihlah air matanya. Orang yang menangis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini hadis yang sahih, menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Baik, sebelum kita huraikan hadis ini, seperti biasa Ustaz sebut, bila kita belajar hadis, kita belajar 3 perkara. Yang pertama, kita belajar sanad hadis. Yang kedua, kita belajar matan hadis. Yang ketiga, baru kita belajar fiqh atau syarah hadis, atau fiqhul hadis, fiqh hadis. Baik, yang pertama sanad hadis ni. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada siapa? Imam Al-Bukhari ambil dari siapa? Guru dia. Siapa nama guru dia? Muhammad bin Salam. Al-Baikindi. Muhammad bin Salam Al-Baikindi.
Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Hadis ini diambil oleh Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Muhammad bin Salam ni dia orang mana? Bukhara. Dia orang Bukhara. Bukhara dekat mana? Uzbekistan. Bagus. Bukhara adalah daripada Uzbekistan. Baik. Satu Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam daripada mana? Al-Baikindi. Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Muhammad bin Salam Al-Baikindi meninggal bila? 160 Hijrah. Beliau berasal daripada Bukhara. Maaf, 227 Hijrah. Jazakallah. Bagus anak murid ni. 227 Hijrah. Beliau meninggal pada tahun 227 Hijrah. 227 Hijrah. Dia beranak 160 Hijrah. Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Dia seorang perawi yang siqah, perawi sahih Al-Bukhari, perawi Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Salam Al-Baikindi. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, Muhammad bin Salam Al-Baikindi berkata Abdullah telah mengkabarkan kepada kami Abdullah ialah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak meninggal bila? Meninggal bila? Abdullah bin Al-Mubarak meninggal bila? 181 Hijrah. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang ulama hadis yang masyhur. Dia juga disebut salah seorang aulia Allah, wali-wali Allah yang dimuliakan dengan pelbagai karamah dan kelebihan. Abdullah bin Al-Mubarak. Banyak cerita dia ni. Imam Ibn Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak pernah satu ketika dia pergi buat haji. Abdullah bin Al-Mubarak satu ketika dia pernah buat haji. Bila dia buat haji, dia penat, lalu dia tertidur dekat Kaabah. Kan buat haji, dia penat, dia tertidur dekat Kaabah. Dalam tidur dia bermimpi ada dua orang malaikat datang dekat Kaabah duk bersembang. Lalu malaikat yang pertama tanya, tahun ni berapa ramai yang buat haji? Malaikat yang kedua pun jawablah, lebih kurang dalam 50,000 sekian. Dia sebutlah berapa ramai yang buat haji. Lalu malaikat yang kedua tanya, dalam ramai-ramai itu berapa ramai orang yang hajinya diterima oleh Allah? Lalu dia jawab, seorang pun tak diterima. Tetapi ada seorang lelaki hajinya diterima oleh Allah. Seorang pun tak terima kecuali seorang. Semua tak diterima haji dia kecuali seorang. Iaitu disebut nama lelaki tersebut yang terletak di daerah sekian-sekian. Jelas tak? Dan kerana lelaki ni pergi buat haji, seorang dia ni haji dia diterima oleh Allah, maka Allah pun merahmati orang yang lain, maka semua haji orang lain pun diterima oleh Allah. Faham tak? Mula-mula malaikat tu kata, berapa ramai yang buat haji tahun ni? Dia kata lebih kurang dalam 50,000 orang lah, sekian-sekian orang. Salam. Baik, kita tengok dah. Apa ni? Ada. Sebut selesai. Jadi disebut bahawa jumlah mereka tu pada tahun tu ada lebih kurang dalam lebih kurang 50,000 orang lah yang buat haji. Semuanya tak diterima haji dia kecuali seorang.
Dan kerana seorang ni haji dia diterima oleh Allah, faham tak? Maka barulah Allah bersedia untuk menerima haji-haji yang lain. Allah pun ampunkan orang yang lain dan terima haji orang lain. Jelas tak? Keberkatan daripada seorang ni. Maka disebutlah nama orang tu, si fulan, nama dia di tempat dia berada, asal dan sebagainya, kampung dia. Maka Abdullah bin Mubarak pun terjaga dari tidur. Dia tidur dekat Kaabah, dia terjaga. Maka bila dia terjaga, dia pun pergi cari orang yang disebutkan dalam mimpi dia tu. Dia pun pergi ke kampung sekian, yang disebut dalam malaikat dalam mimpi dia, dia pun pergi cari kampung sekian, alamat sekian, nama sekian. Memang wujud, memang ada orang yang disebutkan. Memang ada. Maknanya mimpi dia bukan mimpi berus, bukan mimpi dusta, mimpi benar. Orang tu memang wujud. Maka bila dia jumpa orang tu, dia tanya orang tu. Dia bagi salam, pergi rumah orang tu bagi salam. Lalu dia tanya, wahai fulan, bagaimana dengan haji kamu? Apa yang kamu buat dalam haji kamu? Aku telah bermimpi ketika aku duduk dekat Kaabah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima haji kamu. Dan kerana kamu diterima haji oleh Allah, maka semua orang yang lain pun diterima haji oleh Allah. Apa rahsia amalan kamu? Maka jawab orang tersebut, sebenarnya tahun ni dia tak pergi buat haji. Pula dia tak buat haji tahun ni. Sebenarnya tahun ni dia tak buat haji. Sebenarnya dia kata memang dia berhasrat nak buat haji. Dia kumpul duit nak buat haji. Selama bertahun-tahun dia kumpul duit nak buat haji. Bila tiba giliran nak pergi haji, tiba-tiba jiran dia menghadapi musibah. Jiran dia meninggal. Jiran dia meninggal dunia. Dan menjadikan anak dia sebagai anak yatim. Isteri dia sebagai janda. Dan mereka orang susah. Maka dia menyimpan duit yang selama ni dia simpan nak pergi haji. Duit tu semua dia bagi kepada jiran dia. Sedekah kepada jiran dia sebab baru kematian suami dan anak dia menjadi anak yatim. So dia bagi duit yang dia kumpul nak pergi haji tu pada jiran dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedekah dia dan menjadikan niat dia nak pergi haji tu diberikan pahala. Faham tak? Walaupun dia tak pergi haji lagi, dia baru niat nak pergi haji, dia dah kumpul duit nak pergi haji dan dia tak sempat nak pergi haji sebab duit tu dia bagi dekat jiran dia sebagai sedekah. Allah terima haji dia. Allah berikan pahala kepada dia. Dan berkat daripada haji dia tu, Allah ampunkan haji-haji orang lain dan terima haji orang lain. Diriwayatkan kisah ni dalam kitab Az-Zuhud oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Ini Abdullah bin Al-Mubarak ni hebat ni. Banyak cerita-cerita yang menarik pasal dia. Anak-anak boleh baca. Baik, kata Abdullah bin Al-Mubarak, An Ubaidillah bin Umar. Daripada Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar adalah merupakan salah seorang daripada perawi hadis tabi'in. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim. Ni anak beranak ni. Anak cicit Sayyidina Umar. Ubaidillah bin Umar bin Hafs. Beliau adalah merupakan tabi'in, meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah di Madinah. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini adalah cicit Sayyidina Umar. Kata Ubaidillah bin Umar daripada siapa? Ubaidillah bin Umar berkata daripada siapa? Khubayb bin Abdurrahman. Khubayb bin Khubayb bin Abdurrahman adalah salah seorang tabi'in. Gelaran dia Abu Haris. Meninggal pada tahun 132 Hijrah. Khubayb bin Abdurrahman.
Hadis ni menarik. Qubayb bin Abdul Rahman daripada Hafs bin Asim bin Umar. Daripada Hafs bin Asim bin Umar. Hafs bin Asim bin Umar, seorang tabi'in yang merupakan cucu kepada Sayyidina Umar. Cucu kepada Sayyidina Umar. Hafs bin Asim. Hafs bin Asim. Hafs bin Asim bin Umar. Bin Umar Al-Khattab. Beliau adalah merupakan tabi'in yang meninggal dunia di Madinah. Hafs bin Asim bin Umar. Jadi kita sebut Imam Al-Bukhari ambil hadis daripada siapa? Muhammad bin Salam Al-Baikini, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada siapa? Ubaidillah bin Umar, daripada Qubayb bin Abdul Rahman, daripada siapa? Hafs bin Asim bin Umar. Yang menariknya kita lihat di sini Ubaidillah bin Umar dengan Hafs bin Asim, depa ni siapa? Datuk dengan cucu. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar. Dia tak ambil daripada bapa dia, dia ambil daripada Qubayb bin Abdul Rahman. Baik, ini adalah sanad. Dan mereka semua ambil daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal pada tahun 57 Hijrah. Okey, sekarang dapat sanad dia. Tujuan kita belajar sanad ni bukan nak jadi ahli hadis ke apa. Untuk kita kenal perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukadimah. Satu hari nanti mana tahu di kalangan anak-anak yang nak pesu belajar, nak sambung belajar bidang agama, anak-anak jumpa nama-nama ni dalam kitab hadis sudah pernah terdedah. Ini adalah pendedahan awal dari ustaz kepada anak-anak sekalian. Jelas tak? Maknanya dah biasa dah hadis-hadis ni. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kata Imam Al-Bukhari dengan meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Salam, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Qubayb bin Abdul Rahman, daripada Hafs bin Asim, daripada Abi Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda, telah bersabda, sab'atun, tulis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan yang tidak ada naungan selain 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, al-imamul adil. Yang pertama kita sebut ialah imam yang adil. Al-imam al-adil, imam yang adil, imam al-adil. Yang kedua, wasyabun, pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang membesar di dalam beribadat kepada Allah. Okey. Yang pertama, al-imam al-adil. Apa maksud imam al-adil? Pemimpin yang adil. Apa makna adil? Yang memenuhi kewajipan dan tanggungjawab. Yang memenuhi hak-hak yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksud adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang memenuhi hak-hak dan tanggungjawab yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksud pemimpin yang adil, yang amanah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah.
Kemudian yang ketiga siapa? Warajulun qalbuhu muta'allaqun. Qalbuhu muta'allaqun. Atau dalam riwayat yang satu lagi mu'allaq. Qalbuhu mu'allaqun. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian warajulani. Apa makna rajulani? Dua orang lelaki. Tahabba. Tahabban rajulani tahabban fillah wa rajulani tahabba fillah. Dua orang lelaki yang saling mencintai kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang seterusnya rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Mana? Rajulani. Rajulani, dua orang lelaki. Tahabba, saling mengasihi fillah, kerana Allah. Rajulani tahabba fillah, dua orang lelaki yang saling mengasihi kerana Allah. Okey, jadi kita dah sebut imam yang adil, kita dah sebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam mentaati Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hati dia terikat dengan masjid. Warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Warajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin, orang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tetapi dia berkata, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian disebut pula Ustaz Padang ni Ustaz baca tadi kau tak tulis ke? Warajulun tasaddaqa apa? Akhfa. Warajulun tasaddaqa akhfa. Apa makna akhfa? Tersembunyi. Warajulun tasaddaqa akhfa, satu orang yang memberi sedekah dalam keadaan bersembunyi, sedekah secara sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluh, sehingga tangan kiri dia tak tahu. Ma tunfiqu biyaminih, tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu perumpamaan. Kemudian warajulu zakarallah. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan apa? Khalian, bersendirian. Khalian
Apa jadi? Fafad. Tinggi. Fafadat. 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 Apa makna fafadat? Apa makna fafadat? Menitis. Fafadat maksudnya menitis, tumpah. Fafadat ainahu. Ainahu. Apa maksud ainahu? Air mata, pandai. Jadi disebut warajulu zakarallah qalian. Orang seorang yang mengingati Allah bersendirian, fafadat ainahu, lalu menitislah air mata dia. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kita nak bincang hadis ni, sanad dia kita dah bincang, matan dia pun kita dah bincang. Baik, kita nak masuk syarah dia pula. Yang pertama kata Abi Hurairah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut orang yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar pada hari yang panas terik, pada hari yang tidak ada makan minum, pada hari yang tidak ada apa? Tidak ada tempat perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, maka 7 golongan ini akan diberi makan. 7 golongan ini akan diberi minum. 7 golongan ini akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan, keresahan, kegelisahan, ketakutan, kepanasan, kepayahan hari kiamat. 7 golongan ni siapa dia? Imam adil, imam yang adil. Mudah tak nak jadi imam yang adil? Mudah. Susah nak jadi imam yang adil. Sebab apa susah? Kerana bila menjadi pemimpin, kita bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpin. Kita akan disoal oleh Allah apa yang kita pimpin. Menjadi imam yang adil bermaksud menunaikan amanah, tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah, memberikan hak kepada manusia. Baik, sekarang ni bayangkan awak ada rakyat. Rakyat awak kena jaga rakyat awak. Dan harta negara di tangan awak. Berapa ramai pemimpin yang akan menyenangkan rakyat dia sehingga menyusahkan diri dia, atau dia menggunakan duit negara untuk kesenangan diri dia. So, jelas atau tidak? Maknanya kita susah nak berlaku adil, nak menunaikan amanah sebab terpedaya dengan godaan kesenangan duniawi, ada kuasa. Maka imam yang adil, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Siapakah contoh imam-imam yang adil? Seperti para sahabat Nabi. Bagaimana Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, mereka berjalan di waktu malam mencari rakyat yang rakyat miskin, dibagi bantuan. Malam-malam mereka pergi keluar cari rakyat miskin. Mereka tidur tak? Mereka tak tidur sehingga rakyat mereka senang lenang, sehingga rakyat mereka berehat. Dia cari rakyat yang susah. Itu adalah contoh pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan rakyat. Jadi itu yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun, pemuda. Kenapa pemuda? Sebab pemuda ini adalah anak-anak muda yang baru baligh. Pemuda ni dia penuh dengan emosi, penuh dengan semangat, penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan hawa nafsu. Orang muda ni dia nak try, tak nak try? Dia nampak benda nak try, semua nak try. Nafsu Irfan, nak try. So, nasya'a fi ibadatillah. Allah kata Allah akan lindung anak-anak muda yang membesar di bawah ibadat kepada Allah. Apa makna nasya'a? Dia tumbuh, dia membesar di bawah ketaatan kepada Allah. Anak-anak yang masuk mahad tahfiz, termasuk dalam bab ni lah. Anak-anak muda yang kecil-kecil lagi dah pergi belajar Quran, pergi belajar mengaji, disibukkan dengan beribadah kepada Allah, belajar agama. Jelas tak ni? Laki perempuan sama. Nasya'a fi ibadatillah wa syabun, pemuda yang membesar di dalam mentaati Allah. Maka mereka ni hebat. Orang lain doa motor, depa up Quran. Betul. Bila nampak Haikal misalnya, Haikal
Bila nampak orang lain duk up motor, Haikal kata tak apa, hari ni aku up lagi hafalan Quran. Kan Irfan nampak orang lain kan duk main bola. Orang duk main bola, buat apa nama flying kick bola dan sebagainya. Irfan kata kali ni aku nak up lagi bacaan Al-Quran. Nak skor lagi Quran. Orang lain skor gol, dia nak skor Quran. Jelas tak? Jadi maknanya orang yang membesar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian macam Imran lah kan, orang lain duk skor dalam Mobile Legend kan. Pangkat tinggi. Dia pun kali ni aku nak skor dalam apa? Hadis Nabi ke, hafal hadis ke, hafal Quran. Okey. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bila Nabi sebut rajulun ni ada alif lam tak? Tak ada. Maknanya dia makrifah kan nakirah? Nakirah. Maknanya dia isim yang khusus ke atau umum? Umum. Dia masuk laki sekali, perempuan sekali. Faham tak? Jadi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Baik laki baik perempuan, dia ikat dengan masjid. Sayang nak pergi masjid, suka nak pergi masjid. Sebab apa Allah puji orang yang nak pergi masjid? Sebab masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat ibadat, tempat menyembah Allah. Maka masjid, orang yang pergi masjid disebut orang yang mengimarahkan rumah Allah. Surau sekali lah, surau masjid. Masjid itu umum. Pendapat para ulama, perempuan harus pergi masjid, tetapi bukanlah galakkan. Sunnah perempuan solat di rumah, lebih memelihara dari fitnah. Tetapi kalau perempuan nak pergi masjid, kita halang tak? Tak boleh halang. Ada hadis Nabi tak bagi kita halang wanita pergi ke masjid. Kemudian warajulani tahabba fillah. Dua orang lelaki yang saling mencintai kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu dan dia berpisah kerana Allah. Dia main berkumpul kerana Allah. Dia nak join kumpulan-kumpulan ni kerana Allah. Maknanya orang yang suka buat kerja-kerja kebajikan, orang yang suka berkasih sayang di jalan Allah, suka nak berkawan, nak bersahabat kerana Allah, menziarahi saudara-saudara dia kerana Allah. Allah suka kita berkasih sayang. Okey. Yang seterusnya Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, yang Allah suka, yang Allah naungi pada hari kiamat, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Orang yang diajak oleh perempuan untuk berzina dan dia berkata aku takut kepada Allah. Perempuan yang ada mansibin. Apa makna mansibin? Jawatan, kedudukan, ada pangkat. Wa jamalin, dan ada kecantikan. Ustaz pernah ingat di Yaman dulu, Ustaz pernah baca satu berita. Ada satu budak Yaman ni, dia pergi mengaji di US. Dengar tak? Budak lelaki Yaman, budak Yaman lah, dia pergi belajar di US bidang kejuruteraan. Baca. Siapa cerita? Oh, Ustaz dah cerita dah. Banyak kali lah. Ada satu budak lelaki ni, dia pergi belajar di US bidang kejuruteraan. Lepas tu dia seorang yang menjaga pandangan dia. Dia naik, dia duduk di asrama tingkat 4, budak-budak perempuan, 4 orang mak saleh. 4 orang perempuan kulit putih, perempuan mak saleh ni nak goda dia. Budak classmate dia pergi rumah dia, tingkat 4 tu, rumah sewa dia, tingkat 4 apartment kan, apartment tingkat 4 tu. Pergi rumah dia, 4 orang perempuan. Masuk rumah dia, depa kata nak pinjam toilet. Depa buka pintu, masuk rumah, depa bogel. Ajak dia berzina dengan bawa botol arak. Apa dia buat? Dia terjun bangunan dari tingkat 4, patah kaki. Sebab dia nak menyelamatkan agama dia. Cuba kalau kita kahwin 4. Kalau Ahmad yang ada atas tu, perempuan tu yang terjun. Sudah. So kalau perempuan tu, kalau kita, perempuan tu yang lari terjun daripada tingkap. Tapi Ustaz nak sebut kata, ini orang-orang yang hebat peribadi dia. Faham tak? Pernah dengar tak Muhammad Ali? Muhammad Ali siapa dia? Bermain tinju.
peninju dunia, juara tinju. Tahu tak Muhammad Ali, masa dia lawan di Filipina, masa dia lawan tinju di Filipina, bilik dia pukul 2 pagi. Dengar tak? Dengar tak Imran? Masa Muhammad Ali, dia bertinju di Filipina, ada satu perlawanan international di Filipina. Dia pergi sana. Lepas tu, dia dah menang. Dia masuk bilik rehat dia, bilik hotel dia, duduk hotel. Pukul 2 pagi. Ada 2 orang perempuan kulit putih, perempuan Mak Saleh. Ketuk pintu bilik dia pukul 2 pagi. Nak teman dia tidur. Nak tidur dengan dia. So dia pun buka pintu, jemput masuk. Perempuan kulit putih 2 orang nak tidur dengan dia lah, nak berzina dengan dia, nak layan dia lah sebab dia juara. Dia pun jemput masuk hotel dia, masuk bilik dia. Lepas tu bila 2 orang tu masuk, dengar dulu Ustaz cerita ni. 2 orang perempuan tu masuk, bukan dia tinju. 2 orang perempuan tu dengar ni. 2 orang perempuan tu masuk dalam bilik hotel Muhammad Ali. Muhammad Ali jemput 2 orang perempuan tersebut untuk ambil kerusi, sila duduk. Perempuan tu dah tak sabar nak buka baju. Dia kata sabar, jangan buka baju lagi, duduk dulu. Dia suruh duduk. Apa Muhammad Ali buat? Muhammad Ali buat apa? Dia cerita pasal Islam. Dia berdakwah 2 orang perempuan Mak Saleh ni pasal Islam. Pasal kelebihan agama Islam. Dia explain tentang agama Islam. Dia berdakwah pukul 2 pagi dekat 2 orang perempuan Mak Saleh yang datang ke bilik dia untuk tidur dengan dia. Tetapi dia ambil kesempatan itu untuk berdakwah tentang Islam. Peristiwa ni disebut oleh pengurus dia sendiri. Manager dia jadi saksi. Ada orang perempuan Mak Saleh datang, mereka nak bogel lah. Muhammad Ali kata nanti dulu ambil kerusi, duduk. Dia jemput duduk, dia cerita pasal Islam. Dia ajar pasal Islam kepada 2 orang perempuan Mak Saleh ni sampailah sampai subuh. Lalu dia minta izin, dia nak solat, perempuan tu pun balik. Dia cerita pasal Islam. Itu Muhammad Ali. Masuk Islam lah. Nak menunjukkan kata bagaimana Muhammad Ali seorang yang berprinsip. Kita ada prinsip, ada iman dalam dada. Jelas tak? Muhammad Ali, tak kisahlah Muhammad Haikal ke, Muhammad Ahmad Nabil ke, Muhammad Imran ke, Muhammad Irfan ke, Muhammad Nur Karim ke, Muhammad Abdul Karim ke, Muhammad Firdaus ke, Muhammad Alif ke. Yang penting Muhammad Haziq ke, Haziq. Yang penting kita mesti apa? Ada prinsip dan ada iman. Kemudian disebut, dia kata seterusnya, wa rajulun tasaddaqa akhfa, seseorang yang menderma atau bersedekah secara bersembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih, sehingga tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Wa rajulun zakarallahu qalian, dan seorang yang duduk bersendirian mengingati Allah, fafadat ainahu, lalu menitis air mata dia. Anak-anak yang dikasih sekalian, tahu tak macam mana sedekah sembunyi-sembunyi ni? Macam mana? Tak mestinya tengah malam. Online. Online pun boleh juga. Tengah malam pun boleh juga. Senyum. Sedekah tersembunyi ni orang tak tahu kata kita yang bagi. Dengar tak? Contoh Irfan tak ada duit makan. Tiba-tiba Ahmad pergi letakkan duit dalam poket Irfan. Senyap-senyap bagi duit kat Irfan. Dengar tak? Bagi duit makan kat Irfan. Maka itu sedekah secara senyap. Bukan ambil duit senyap-senyap. Sedekah senyap-senyap. Maka sedekah senyap-senyap ini boleh memadamkan kemurkaan Allah. Dulu ulama-ulama salaf, mereka selalu pakai topeng. Mereka ambil serban, mereka tutup mulut, tutup muka. Serban tu dia tutup muka. Lepas tu dia pergi tengah malam rumah orang, dia bawa apa? Dia bawa makanan, bawa beras, dia letak depan pintu, dia ketuk pintu, dia lari. Faham? Dia bawa makanan, dia bawa beras, bawa gandum, letak depan pintu, ketuk pintu, dia lari lah. Jadi bila orang buka pintu, nampaklah ada makanan depan rumah. Faham? Dia bagi sedekah secara
sembunyi. Dia pergi mana-mana bukan nak rompau orang, nak bagi duit ke orang. Bagi gandum. Dia bagi gandum. Beras orang kita makan beras. Depa orang Arab makan gandum. Makan gandum, makan bijirin, makan kurma. Jelas tak? Jelas atau tidak? Ahmad kita makan perampok. Makan pelampar. Itu sedekah kat Haikal lah. Sedekah kat Haikal pelampar tu. So maknanya sedekah secara sembuh. Nanti dengar ni. Anak-anak sekalian bila dah besar nanti, dah kaya, dah ada rezeki, dah ada bekerja. Kalau kita pergi ke kedai runcit, kita tengok ada orang nak bayar barang tak cukup duit. Kita buat apa? Tengok. Tolong bayarkan. Tolong bayarkan. Jelas tak? Jelas tak ni? Kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian. Lalu dia menangis air mata. Maknanya dia ingat apa? Ingat mati, ingat syurga, ingat neraka, ingat dosa-dosa dia. Maka dia pun menitiskan air mata. Baik anak-anak yang dikasih sekalian, Ustaz nak beritahu, kita dalam Islam, kita disuruh sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah ni kena sebut mulut ke? Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Zikir tu kalau sebut tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, tahlil ke, dapat pahala tak? Dapat. Tetapi kita juga disarankan berzikir di dalam hati.